Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Baik, sudah menjadi ketakutan ataupun kebimbangan orang ramai sejak beberapa minggu lepas bahawa banjir besar bakal berlaku menjelang November ini. Kerana Met Malaysia meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Dan baru-baru ini selain persediaan terhadap banjir, rakyat Malaysia juga diminta untuk bersedia kerana pilihan raya umum 15 dijangka diadakan pada bila-bila masa saja dari sekarang. Ini selepas pengerusi Barisan Nasional BN mendedahkan parti itu sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika PRU ke-15 diadakan pada tahun ini. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang juga Presiden UMNO menyifatkan isyarat yang diberikan ahli parti supaya PRU ke-15 diadakan dalam masa terdekat ini adalah jelas dan nyata. Dan kenyataan itu menerima pelbagai reaksi di media sosial dan menjadi topik utama untuk cuti hujung minggu lepas. Jadi untuk cerita jam ini pula saya ingin membawakan reaksi daripada golongan peniaga di Johor menerusi tinjauan yang dilakukan oleh Aiman Hakim Awazmin, Wakil Esra Uni di Johor pada awal tengah hari tadi. Jadi Aiman, di media sosial kita dapat lihat reaksinya bagaimana ada lain-lain penerimaan daripada mereka jika PRU itu akan diadakan ketika banjir. Jadi Aiman, apa agaknya reaksi penduduk Johor pula, Aiman? Baik, terima kasih Faris. Jadi sebelah pagi tadi sempat saya menembual boleh saya katakan beberapa individu orang awam lah di sekitar Johor Bahru di mana responden saya ini terdiri daripada kalangan peniaga. Dan mungkin saya ingin mendapatkan pandangan mereka mengenai kewajaran pilihan raya umum ke-15 itu akan diadakan dalam masa terdekat. Ya, seperti Faris kita tahu dalam sejak kebelakangan ini bukan saja kita dihangatkan dengan isu PRU 15 tetapi kita juga misal katanya seperti di bukan saja di Johor, malah di Melaka, Perak juga mengalami keadaan banjir yang mana terdapat beberapa kawasan terkesan dengan banjir. Dan ini kita nak sentuh sikit mengenai sudahlah mereka berdepan dengan banjir. Apa pula persediaan mereka berhadapan dengan PRU 15. Jadi wajar ataupun tidak wajar PRU 15 ini diadakan dalam masa terdekat. Jadi saya membuat tinjauan saya dalam kalangan peniaga dan umum mengetahui kita Malaysia juga berdepan dengan banjir. Jadi ini antara input-input yang mereka kongsikan kepada saya lah. Sebenarnya peniaga-peniaga ni Johor ini mereka tidaklah menolak PRU 15. Bagaimanapun ada syaratnya Faris. Syaratnya yang boleh saya katakan salah satu daripada adalah selesaikan krisis banjir dahulu. Maksudnya di sini adalah kita utamakan dulu aspek-aspek untuk menolong mangsa-mangsa banjir ini dan kemudian barulah kita teruskan kepada aspek-aspek politik yang lain membabitkan PRU dan sebagainya. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut apa yang disampaikan oleh peniaga-peniaga di Johor ini, mungkin kita boleh perdengarkan sedikit coretan suara rakyat yang pernah yang saya buat pagi tadi. Sebab dalam bulan 2-3 bulan, dalam sebulan 2 ni memang banjir, kadang-kadang angin kuat kan. Takutnya kalau pilihan raya dalam tahun ni sebab musim hujan, takutnya mana orang tak boleh keluar tu kan. Kiranya ada kemudaratan atau keadaan cuaca tak menentu, sebaiknya ditangguhkan untuk sementara waktu ni. Kerajaan kena bertimbang rasa atau memilih kebijakan untuk rakyat. Mana yang patut pilih, mana yang patut yang tak diinginkan lah. Sekarang kan musim hujan, takut tak ke banjir ke kan menyusahkan rakyat kan. Asalnya tak sesuai lah. Baik, Aiman mendapat tugasan ini adalah untuk melakukan tinjauan bagaimana rakyat di Johor melihat penerimaan mereka terhadap PRU 15 yang bakal diadakan menjelang November ataupun menjelang hujung tahun inilah yang dijangka juga berlakunya banjir besar dan sebagainya. Kenapa Aiman lebih memfokuskan kepada golongan peniaga khususnya untuk mendapatkan reaksi ini, Aiman? Baik, terima kasih Faris. Jadi saya suka soalan yang diajukan oleh Faris itu. Jadi persoalannya kenapa saya mengutamakan pandangan daripada peniaga-peniaga ni Johor Bahru ini dan kenapa mereka ini menjadi responden dalam tinjauan saya. Jadi sebelum saya bercerita lanjut mengapa saya memilih mereka sebagai responden, saya ingin bercerita lanjut bahawa
umum mengetahui bahawa peniaga ataupun usahawan PKS dalam negara kita merupakan antara individu yang terkesan dalam pandemik COVID-19. Kemudiannya ada di kalangan mereka yang luntur ataupun runtuh perniagaan mereka dan ini menjejaskan sedikit pendapatan mereka. Dan kemudian kita disusuli dengan kejadian banjir. Jadi selepas perniagaan mereka ini tidaklah berkembang baik semasa pandemik dan mereka pula terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19, kemudian mereka berhadapan dengan banjir. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa persiapan mereka agak tergendala dan ini menyebabkan perniagaan mereka mungkin sedikit terjejas. Jadi apakan daya apabila PRU 15 itu akan diadakan dalam masa terdekat di mana mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi banjir. Jadi mereka terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa. Jadi mereka terpaksa berdepan dengan banjir dan mereka perlu mempersiapkan diri mereka dengan PRU 15. Jadi umum kita tahu bahawa banjir ini menjejaskan bukan saja orang awam, malah peniaga. Mungkin kita boleh katakan bahawa ada di antara peniaga ini dokumen-dokumen penting mereka turut terjejas, hilang, dihanyut banjir dan sebagainya. Jadi mungkin dokumen penting ini diperlukan untuk mereka melaksanakan PRU 15 seperti mungkin salinan surat dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat di sini kenapa saya utamakan peniaga, sebab jawapan dia mudah, Faris. Sebab suara peniaga inilah adalah suara yang kita patut dengari oleh semua rakyat Malaysia dan khususnya mereka inilah antara yang terkesan dari sudut ekonominya, dari sudut sosialnya, dari sudut pelbagai sudut sekalipun. Jadi pandangan mereka inilah yang saya boleh katakan titipan daripada apa yang mereka ingin berkatakan ini kita patut memperlihat dan mendengarkan dan mungkin apa yang mereka cakap ini penting untuk kita ajukan di peringkat atasan nanti. Aiman, kalau kita lihat sendirilah dekat media sosial ataupun Twitter, di Facebook, baik ahli politik maupun rakyat seperti sudah jelas bahawa mereka ini dilihat kurang bersetuju jika PRU itu dibuat pada tahun ini. Jadi adakah Aiman melihat ini adalah sama seperti yang dilihat di media sosial dan juga bagaimana realitinya di luar sana seperti Aiman buat peniaga dan sebagainya. Adakah Aiman melihat ini adalah banyak persamaan dia sebenarnya? Baik, terima kasih Faris. Jadi kalau sejak kebelakangan ini memang tidak dinafikanlah isu PRU dan isu banjir dan banyak-banyak lagi isu lain hangat diperkatakan di sosial media. Yang mana antara platform-platform yang turut mendapat perhatian adalah platform seperti Facebook, siapan di Twitter misalnya dan juga Instagram yang memainkan peranan untuk mengalurkan pendapat umum rakyat ini. Dan sebagai generasi yang amat rapat dengan perkembangan teknologi dan sentiasa mengikut peredaran semasa di media sosial, saya mendapati bahawa isu-isu ini seringkali dibangkitkan dan acap kali saya terlintas isu ini ketika saya scroll dalam media sosial saya. Dan saya berpendapat bahawa sejak kebelakangan ini antara perkara yang menarik perhatian menjelang isu PRU 15 ini yang di mana isu ini turut diberdebatkan di atas talian sama ada mengenai bahawa wajarkah ianya bakal berlangsung ataupun adakah ianya bakal memanfaatkan sebuah pihak saja. Jadi ini merupakan antara isu-isu yang diperdebatkan ataupun dibincangkan di atas talian menerusi mulut-mulut netizen. Tapi apa yang saya berpendapat bahawa apa yang mereka ungkapkan itu patutlah didengari tapi kita tak patut jadikannya sebagai rujukan kerana kita pun tahu setiap orang memiliki pandangan berbeza-berbeza. Jadi mungkin pendekatan media sosial ini penting untuk kita mengikuti rapat perkembangan semasa tetapi kita tak boleh jadikan ianya sebagai rujukan untuk masa hadapan. Faris. Dan bercakap tentang cabaran dan juga dugaan yang dialami oleh rakyat ketika ini seperti banjir dan juga tekanan ekonomi dan sebagainya. Mungkin Aiman juga boleh kongsikan kepada kami bagaimana agaknya perkembangan dengan banjir di Batu Pahat sekarang ini, Aiman. Baik, terima kasih. Seperti umum mengetahui, Batu Pahat khususnya di kawasan Seri Gading, misalnya saya berkatakan ketika ini sedang mengalami banjir kilat. Walau bagaimanapun, angka ataupun jumlah mangsa daripada keluarga yang terkesan itu menunjukkan penurunan daripada kalau saya kirakan semalam lebih kurang 203 mangsa, tetapi pada pagi ini
di sebelah pagi tadi saya melihat bahawa perkembangan semasa menunjukkan berlakunya penurunan yang boleh saya katakan walaupun tidak drastik tapi penurunannya pada kadar yang konsisten. Jadi ini menyebabkan bahawa saya boleh katakan ataupun saya boleh rumuskan bahawa keadaan banjir misalnya di Batu Pahat khususnya kita perincikan di kawasan Seri Gading beransur pulih dari semasa ke semasa. Dan kenyataan saya ini turut diperkuatkan menerusi apa yang diperkatakan oleh Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah, yang mana beliau memaklumkan kepada saya berkemungkinan dalam masa 2 hingga 3 hari lagi PPS SMK Seri Gading yang menempatkan lebih kurang 200 mangsa pada ketika ini bakal menutup operasinya sekiranya cuaca cerah berlangsung untuk dalam masa lagi seminggu ataupun kurang daripada seminggu, dan mungkin saya boleh katakan hingga 2 ataupun 3 hari lagi keadaan di PPS tersebut mungkin menunjukkan tanda-tanda yang positif selepas penduduk-penduduknya dibenarkan pulang. Walau bagaimanapun kita perlu ingat bahawa fenomena-fenomena seperti air pasang tinggi, air pasang besar misalnya, ini mungkin akan memburukkan lagi keadaan banjir di Batu Pahat walaupun cuaca cerah. Seperti kita dapat lihat kemarin, meskipun cuaca cerah sudah selama 3 hari tetapi disebabkan air pasang besar berlaku pada sebelah malam, maka ini menyebabkan keesokan paginya jumlah masa meningkat kerana air di kawasan rendah meningkat. Jadi oleh itu saya ingin memperingatkan bahawa penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan rendah khususnya di kawasan Seri Gading perlulah sentiasa mempersiapkan diri menghadapi banjir sekali lagi meskipun telah pulang ke rumah masing-masing. Jadi itu mungkin sedikit update yang saya boleh kongsikan mengenai banjir di Batu Pahat, Faris. Baik, itu dia sedikit sebanyak perkongsian tentang perkembangan banjir di Batu Pahat dan juga sedikit sebanyak yang juga dikongsikan oleh Aiman Hakim, Wakil Esrauni di Johor. Bagaimana kita ingin melihat pandangan rakyat Johor tentang sekiranya PRU ke-15 diadakan dalam masa terdekat. Dan sementara itu, KPDNCP telah menubuhkan jawatankuasa bagi menangani isu berkaitan kepenggunaan pada musim tengkujuh. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata jawatankuasa itu juga telah menggariskan pelan tindakan mengatasi masalah kenaikan harga, kekurangan bekalan makanan ataupun bekalan terputus akibat banjir. Menurutnya, sejumlah 72 pusat arahan penguatkuasaan ECC sedia ada sentiasa memantau bagi mengawal harga dan bekalan barangan asas. Dia bukan sekadar musim banjir saja. Sepanjang masa memang ada anggota penguatkuasa ataupun pegawai pemantau harga PPH di KPDNCP ini. Kita ada 72 ECC yang kita panggil Enforcement Command Center ataupun kita ada cawangan di setiap daerah di Sarawak ini. Di Serian pun ada, dah ditubuhkan cawangan untuk kita memantau segala-galanya, bukan sekadar untuk menangani masalah banjir sahaja. Kenaikan harga yang tidak berpatutan, bekalan, keberadaan barang keperluan dan sebagainya. Baik, kita berehat sebentar, kembali selepas ini.